Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farhan. Saya merupakan engineering lead lah bagi Lapasa. Okey, Lapasa ni merupakan satu syarikat yang menguruskan rantaian bekalan daripada pembekal kepada peruncit secara cepat dan mudah, secara cepat dan murah. Okey. Masalah utama yang dihadapi oleh peruncit adalah biasanya mereka sukar untuk dapatkan harga yang kompetitif, kan? Sebab biasanya mereka order secara kecil-kecilan, mereka perlu berurusan dengan pemborong, dan pemborong perlu dapatkan barangan mereka daripada pengedar, dan pengedar yang mengambil barang mereka daripada kilang ataupun berjenama itu sendiri. Okay? Dan itu merupakan satu isu lah bagi peruncit-peruncit ni. Selain pada itu juga, peruncit ni juga akan mengalami masalah yang inventory lah. Kadang-kadang produk ni sampai lambat, kadang-kadang sebabkan mereka perlu deal dengan banyak pengedar, banyak pemborong, so kadang-kadang terlupa nak order dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada produk mereka ni tak dapat dirancang dengan baik lah, out of stock lah, datang lambat lah, macam tu lah. Dan yang masalah yang ketiga yang dialami oleh peruncit ni biasanya adalah mereka nak beli barang, mereka ni tak ada kemudahan kredit, nak beli kena cash. Dan memandangkan ada lihat pada masalah ni, itulah Lapasa ni diwujudkan. Kami cuba nak solve isu ni. Bagaimana kami cuba solve isu ni adalah dengan cuba deal, kalau boleh kami nak deal dengan pemilik produk tu sendiri, pengilang tu sendiri, ataupun cuba ambil daripada pengedar yang disahkan lah. Dan dengan oleh itu, dengan kemahiran kami lah, dengan apa-apa yang kami ada, sistem logistik kami, sistem warehouse kami, dan juga kami cuba simplifykan rantaian bekalan ni, supaya kami dapat deliver kepada customer kami dengan lebih cepat dan mudah. Dan oleh itu kami mulakan apps ni. Okay, actually Lapasa ni, Lapasa Borong ni dah start actually bulan Jun tahun lepas lagi, tapi apps ni baru. So sepanjang Jun sehingga bulan awal tahun baru ni, kita dah proses secara manual lah. Kita dah ada sistem internal kita sendiri, kita dah ada macam mana kita collect customer punya information, kita pun dah ada sistem untuk promoter ataupun salesman kita lakukan order dah. Dia akan pergi kepada pelanggan, dapatkan rekod order dalam aplikasi yang kami bina tu, ada internal lah. So dia akan dapatkan order untuk rekod lah. So daripada situ kami nampak actually teknologi ni sangat membantu. Dengan bila kami actually apply teknologi kepada sistem ni, kami dapat lihat kepada peningkatan jualan. Dan kami rasakan ada baiknya kalaulah kami buat satu aplikasi ni untuk peruncit tu sendiri, daripada salesman kami yang pergi jumpa customer kami, jumpa peruncit kami, masukkan order, key in order sebagainya. Kami cuba buat apps ni supaya dia orang sendiri boleh download, dia orang sendiri boleh order, dia orang boleh track order history. Itu akan membantu. Jadi sebab tu kami wujudkan apps ni lah. Dan dengan aplikasi ni, akhirnya kami dapat achieve lebih lah. Kami dapat uruskan penghantaran kami dengan cepat. So biasa dalam tempoh 1 atau 2 hari kita dah boleh deliver. Jadi dia orang pun boleh order 24 jam. Kalau tak sebelum ni kena deal dengan salesman yang kena datang, kena telefon dan sebagainya. Kalau tak, dia orang bila masa mereka nak, malam-malam ke tengah malam ke, as long as apps tu ok, online ok, dia orang boleh order. Dan disebabkan pemudahan pengurusan ni, itu kami dapat memberikan harga yang lebih baik. Disebabkan kos pengurusan, kos logistik yang lebih murah, so kami dapat offer yang lebih baik. Selain pada tu, sebabkan mereka dah order sendiri, kita actually ada rekod data. So automatic bila mereka order lebih pada 5 kali, kita bukan provide credit facility, iaitu mereka boleh beli secara hutang pula. Okay, kalau lihat kepada trend jualan kami lah, so kami lancarkan apps ni pada bulan Jun. Betul-betul lancar lah, maknanya bulan 5 tu kami soft launch saja. Bulan Jun tu baru kita properly launch dan utilize. Kita boleh lihat kan, peningkatan jualan daripada 3 juta sebulan kepada 48 juta sebulan. Kemudian daripada 4.8 kepada 6 juta. So kita nampak trend meningkat disebabkan penggunaan aplikasi ni. So keputusan kami untuk buat apps ni actually berjaya lah membantu peningkatan jualan company. Walaupun dalam tempoh setahun kita dapat nampaklah progres jualan, sales company ni agak meningkat lah. Selain pada itu juga, bila kita lancarkan apps ni, kita dapat lihat logistik. Contohnya logistik cost kami actually menurun. Mungkin sebab sekarang salesman kami dah tak payah nak kena
pergi jumpa customer, ataupun kita actually dah ada standardized, kita dah ada proper maklumat, actually company ni kat mana, dan benda ni kita akan improve lagi lah dan akan masa datang. Contohnya kita akan maklumatkan simpan koordinat customer ke, untuk memudahkan lagi, untuk memurahkan lagi kos kami. Dari segi pengguna pun kita boleh lihat pada bulan 6, bulan 7 bila kami lancarkan apps ni, pengguna yang baru lebih ramai, dan actually bila kita nampak peningkatan daripada kadar perbelanjaan mereka, disebabkan dah ada apps ni, mereka boleh order, mereka boleh repeat order dengan senang. So kita dapat lihat di situlah. Tapi disebabkan kejayaan aplikasi yang kami lancarkan pada bulan 6 tersebut, bulan 6, 7, 8, actually bulan 9 kami dah launch kami punya second version of apps. So dalam 3 bulan actually kita dah buat satu apps baru, kita dah buat satu administration dashboard yang baru, kita dah migrate kita punya database daripada old database kepada database yang baru, kita dah launch kita punya infrastructure. Kalau nampak memang lepasan dia bergerak dengan sangat cepat. So dalam 3 bulan kami dah completely migrate, mana apps yang lama pun dah obsolete dah, kita dah guna yang baru. So kenapa kita nak ubah? Pertamanya sebabnya kita nak provide customer experience lah. Macam kita cakap, sebenarnya kami nak selesaikan masalah. Apps ini hanya satu tool untuk kami bantu menyelesaikan masalah. Dan apabila kami nampak dah daripada first version ni, kita nampak dah ada beberapa isu, ada beberapa perkara yang kita boleh improve lagi customer, kita terus buat decision, kita kena buat apps yang kedua. At the same time apps yang pertama masih berjalan. Disebabnya ada teknologi limitasi, ada limitasi yang mana kami tak dapat beri pada pelanggan. Contohnya pelanggan tu dia nak tier pricing, pelanggan tu nak ada offer, nak free gift dan sebagainya, kita buat. Yang mana berdasarkan sistem yang pertama kami buat tu, yang mana ditulis dengan tak teratur, mana kita adalah sebagai tikuk tu biasalah, mana kadang-kadang order tak tally, maklumat tak tally, server slow, dan sebagainya. Jadi bila kita rasa ada keperluan untuk kita migrate teknologi supaya kita dapat serve customer better, so dengan launch yang app yang kedua ni, version 2 ni pada bulan 9 ni, awal 1 bulan 9 ni, actually kita boleh provide additional features lah. Sekarang dah boleh ada bundle, dah boleh ada tier pricing, dah boleh, dan juga bagi admin pun dah senang lah. Dia bukan kerja diorang hari-hari deal dengan customer complaint, sebab contohnya kadang-kadang ada invoice tak sama lah macam tu, tapi isu tu telah selesaikan dengan kita punya tag migration. So dari segi dashboard, contohnya dashboard yang lama ni actually kami outsource daripada sistem yang lama lah. Kami ada sistem yang lama, iaitu sistem corporate kami cuba rewrite, tulis balik untuk kami sendiri. Tapi kita tengok ada beberapa limitasi, nak tambah ni benda-benda dah susah, sebab benda yang dah terlalu banyak technical debt dalam kod yang lama. Sebab tu kami rasa daripada kita rewrite, kita bersihkan benda yang susah nak bersihkan ni, kita start dengan yang baru, kita start fresh. So kita start dengan development yang baru. So kita dah proceed, kita dah dapat selesaikan, siapkan dashboard kita yang baru ni, menggunakan Angular. So dengan adanya sistem yang baru ni, harapannya adalah kita akan boleh increase more features lah kemudian hari. So macam mana kita boleh achieve this kind of success lah, maknanya nak migrate the whole thing, nak create a new system, apps, API dan dashboard dalam masa 3 bulan ni actually susah sebenarnya, it's not tapi actually kita dapat achieve sebabnya kita cuba fokus pada customer dulu, iaitu customer kadang-kadang bukan pada pelanggannya, actually pada administration, kepada internal user juga. So kita strategi kita adalah kita gunakan lean product development. Compare sebelum ni, untuk apps pertama kita gunakan agile, yang apps kali ni kita gunakan lean. So kita cuba buat minimum, apa yang penting kita deliver dulu, as long as that's the first benda yang memberi manfaat lah. Kemudian masa roll out pun kita actually, walaupun sistem tu kita dah deliver, kita tak launch directly, immediately, one off. Kita launch satu supaya kita dapat provide feedback, provide bug fixing dengan yang elok. So apakah kami di mana kami pada masa hadapan? Actually kita akan cuba improve kita punya apps, kita punya sistem, supaya kita boleh deal dengan, kita boleh reach banyak lagi audience lah, macam kedai runcit, restoran dan sebagainya lah. Dan memandangkan sistem kami ni actually dah almost complete, so kita mungkin boleh expand kepada another vertical lah, bukan sahaja
runcit. Kita boleh provide kepada contohnya barang auto ke, hardware ke dan sebagainya. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya kali ini. Kalau untuk maklumat lanjut boleh download lah, boleh cuba sendiri, buka apps kami di Lapasa, di App Play Store, boleh download Lapasa Borong, boleh explore lah how the look and feel. And kalau ada apa-apa informasi, ada apa-apa masalah atau pertanyaan, boleh hubungi saya sendirilah at fahadsyah@lapasa.com ataupun tu nombor telefon saya 0394488238. Okey, itu dia pembentangan Lapasa. Jadi so saya nampak dia macam B2B ataupun B2C sebenarnya. Dia lebih kepada B2B. B2B lah ya. Okey, Tapi baik. kalau kalian rasa nak beli borong, rasa kemampuan nak beli borong, nak beli minum, nak boleh beli jugalah sebab dia ada MOQ lah kot. Dia ada minimum order kan? Minimum dia adalah by total value lah, RM400 satu. I see. Okay, alright, faham. Okay, so soalan pertama kita. Berapakah orang technical team dalam Lapasa? Daripada Cik Ferdi Fauzi. Sekarang ni dalam kalau termasuk saya dalam 9 orang, tapi kita memang tengah expand lagi lah. So dan yang involve technical team saja 9 orang. 9 orang. Banyak, tapi kalau macam yang bertanggungjawab dalam proses migrating the whole data tu mungkin 3-4 orang lah yang tanggungjawab pada tu. Yang the rest support app sama at the same time of the development. Yang lama masih guna lagi lah. Masa development. Sekarang dah tak. Sekarang semua dah fokus dekat. Sekarang semua dah move ke V2 lah baru. Baik. Okey, satu soalan daripada saya. Kenapa nama Lapasa? Kenapa lah depan tu? Saya sekali pandang lapar pula. Itu saya pun tak tahu. Itu kena tanya founder lah. Saya join pun baru bulan 5 tahun ni. Okay, alright. So, okay, kepada audience, kalau ada apa-apa soalan untuk Lapasa, boleh letak di Q&A, right? Okay, sekarang ni ada berapa user sebenarnya dalam pengguna Lapasa? Saya tak ingat, tapi saya rasa dekat 10,000 lah kot kalau yang register. 10,000 Ya. Okay. Tapi yang aktif tu tak tahu tau, tapi lebih kurang macam yang register tu kemungkinan hampir dekat 10,000 lah. 10,000, okay, banyak tu 10,000. Okay, soalan seterusnya. So lepas migration ke Node.js, apakah the major wins or improvements? Ni menarik. Major improvement dari segi performance lah. Sebabnya kita orang banyak deal dengan transaction. Kita orang deal dengan banyak multiple threads ni. Kalau based on PHP kan dia ada blocking, dan jadi kita orang boleh ada multiple request yang boleh kita orang proses immediately lah. So tak ada lah macam kadang-kadang kalau macam sebelum nak kena order tu kadang-kadang diproses. Kalau ada multiple order tengah same time, itu pun bukan sebab PHP juga tapi sebab code. Dan kenapa saya migrate bukan sebab PHP ke tapi sebab my strength kita buat sikit. Jadi sebab tu the more reason. Actually you can achieve both in either using PHP and JavaScript, I know. Okay. So advantage sebab yang paling penting lah sebab dia adalah kekuatan saya sendiri. Jadi senang cepat saya nak develop dan senang saya nak buat provide support lah. Okay. Sebab saya dapat tadi V1 ke V2 daripada first apps ke second migration tu dalam masa 3 bulan je kan. So apa sebenarnya yang ada data-data yang backup tak? Maksudnya yang macam okay kita kena move sebab untuk decide untuk move ke next kan, untuk decide untuk move ke new app ni big decision lah kan. So memang betul-betul perlu move tu yang move tu. So mungkin kita so sebabnya masa saya join tu memang keadaan dah tak berapa memberangsangkan lah. So masa saya join tu first version pun tak launch lagi. So ambil masa lah dalam seminggu ke 2 minggu untuk saya fix untuk pastikan apps tu boleh launch. Tapi masa launch tu pun saya dah estimate benda ni akan obsolete dalam Ogos. Saya dah tahu sebabkan apa yang saya fix tu saya tahu just a temporary measure lah. Dan itu kita nampak lah pada bulan 8 kita nampak ada fail registration, masuk order tapi masuk order tu kadang-kadang di order 5,000 tapi dalam invoice terlebih pun ada order 10 barang tapi ada 20. Jadi macam benda-benda macam tu. Jadi itu actually saya dah predict sebab tu kita buat decision lah.
dan company pun agak supportive lah, maknanya dia orang tahu bila dia orang tahu yang dia orang tak tahu, dan juga listen to the technical team lah. So bila saya suggest macam tu apa yang jadi, dia kata okay fine, you go with it lah, dan alhamdulillah lah keputusan tu memihak kepada company jugalah. Yelah kan, dia kena support lah. So Yep. bila management support, then it's a go lah. Senang lah. Kalau lah nak buat 3 bulan, kalau company tak support, tak mungkin juga. Okay, so soalan next terusnya daripada Cik Akmal. Adakah Lapas Saborong ada plan untuk expand market segment? Just currently focus on retailer. Any future plan to engage with others industry? Contoh macam manufacturing, to supply office need, miscellaneous. Memang kita akan expand lah, sebab basically apa yang kita orang buat actually bukan sistem untuk betul-betul produk kita orang je, tapi actually the chain management system. So daripada customer acquisition, daripada customer ordering, daripada logistik, daripada delivery. So basically kita boleh replicate the whole thing untuk masuk new market lah. Contoh macam saya cakap tadi, office ke, hardware ke, ataupun medicine ke. So basically sebab semua orang kadang-kadang dia orang nak perlukan deal, nak dapatkan barang, dia orang perlu deal directly dengan supplier, dan benda tu boleh jadi memakan cost yang tinggi dan juga boleh makan masa, dan kita orang cuba simplifykan benda. Maksudnya kita boleh cater untuk different segment juga kan? Just using the same solution. Betul? Bagus. Okay, next question daripada Puan Liliana Latif. So berapakah concurrent user so far? So out of 10,000 users tu, berapakah concurrent user biasanya? Basically kalau repeat, kalau average lah boleh kita dekat 2,000-3,000 orders lah. Kalau orders tu berkurang, kita orang boleh proses 100 ke 200 orders setiap hari lah. Tapi kadang-kadang nak kata unik tu tak pastilah. Tapi usually around 2,000-3,000 lah yang repeating customers. Okay, baik. So okay, next question, adakah Lapas sama konsepnya seperti Droppy? Lebih kurang sama. Actually Droppy itu adalah salah satu kompetitor kami lah. I see, kompetitor. Cuma konsepnya mungkin lain sikit lah. So maksudnya masing-masing cari niche masing-masing lah, cari gap untuk fill in. Alright, so Node.js pakai framework apa? Express? Atau ada library yang selalu pakai dalam Node.js punya ekosistem? Untuk masa saya migrate ni, saya implement Express. Betul ada beberapa pilihan Node.js, tapi saya pilih Express sebabnya untuk memudahkan tech team saya fahami sistem tu. Sebab basically masa migrate ni actually yang faham Node.js, yang tahu Angular, yang tahu Alternative actually seorang. So tech team actually semua adalah PHP based. So untuk memudahkan mereka migrate, untuk simplifykan benda untuk dia, mana saya kena migrate, saya kena reskill dia orang. Jadi saya gunakan Express dulu sebab benda tu simple dan untuk senang mereka belajar. Dan backend tu pun saya tulis menggunakan TypeScript, so maintain framework, maintain language yang sama dengan front end iaitu Angular, menggunakan TypeScript juga. So mudahlah dia orang nak transition daripada PHP kepada JavaScript. So kira sekarang ni dah tak adalah pakai PHP lah dekat Lapas lah. Okay, fully note lah. Okay, baik. Alright, so okay, saya rasa itu soalan terakhir. So okay, mungkin kita ada 1 minit lagi. Mungkin Cik Farhan ada kata-kata terakhir untuk audience. Okay, kalau macam ni lah, basically try challenge lah. Mana saya pun suka challenge. So basically for every startup, they have their own problems. Jangan fikir bahawa tak ada benda yang ada solusi. Dia akan ada selalu access solusi, cuma kita kena pandai mencari opportunity lah. Kadang-kadang opportunity dari segi kemahiran teknikal, kadang-kadang dari segi kewangan, kadang-kadang dari segi customer tu sendiri. So sentiasa involved dengan every different part lah. Okay, kalau macam untuk Lapas Saborong ni, sebab kita orang pun deal dengan B2B dan of course korang pun bukan daripada klien kita orang. Tapi if anything you can suggest lah untuk Lapas ni, daripada apps dia, dari segi apa ke, of course kita orang memang dalam progress improving our system, our architecture dan sebagainya. Kita orang akan sentiasa menerima nasihat ataupun cadangan lah. Okay.